Berikutan penularan COVID-19 di negara ini, beberapa buah premis perniagaan dan restoran menyediakan perkhidmatan bawa balik, pandu lalu serta penghantaran. Inisiatif seumpamanya menunjukkan usaha serta tanggungjawab sosial dalam sama-sama berganding bahu dalam mengekang penularan jangkitan wabak COVID-19. Beberapa buah restoran juga mengambil langkah berjaga-jaga dengan menutup sementara ruang makan bagi mengelak perkumpulan beramai-ramai. Ekonomi negara pada tahun 2019 meningkat sebanyak 3.9%, yang mana disumbangkan oleh kenaikan dalam kedua-dua sektor minyak dan gas dan sektor bukan minyak dan gas, masing-masing sebanyak 4.9% dan 2.5%. Peningkatan ini dicapai setelah pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku keempat 2019 mencatatkan pertumbuhan yang positif. Pada suku keempat 2019, KDNK negara Brunei Darussalam pada harga semasa berjumlah 4.82 bilion ringgit berbanding 4.81 bilion ringgit pada suku keempat 2018. Sektor minyak dan gas yang merangkumi aktiviti perlombangan minyak dan gas dan pembuatan gas asli cecair LNG bernilai 2.6 bilion ringgit dan menyumbang sebanyak 52.5% kepada jumlah nilai tambah kasar GVA. Sementara itu, sektor bukan minyak dan gas yang kini termasuk aktiviti hiliran seperti pembuatan produk petroleum dan kimia menyumbang sebanyak 47.5% dengan nilai 2.3 bilion ringgit. Pada harga tetap KDNK pada suku keempat 2019 meningkat sebanyak 7.1% tahun ke tahun. Ini adalah disebabkan oleh peningkatan dalam kedua-dua sektor minyak dan gas dan sektor bukan minyak dan gas, masing-masing sebanyak 8.1% dan 5.9%. Peningkatan dalam sektor minyak dan gas adalah terutamanya disebabkan oleh pengeluaran LNG yang meningkat. Pengeluaran minyak mentah juga meningkat kepada 130.1 ribu tong sehari pada suku keempat 2019. Manakala pengeluaran gas asli meningkat sebanyak 9.4%, iaitu daripada 33 juta meter padu sehari kepada 36.2 juta meter padu sehari pada tempoh masa yang sama. Pengeluaran baru dalam produk petroleum dan kimia daripada aktiviti hiliran dengan nilai tambah kasar sebanyak 110 juta ringgit telah mendorong kepada pertumbuhan sektor bukan minyak dan gas. Ini diikuti oleh peningkatan dalam subsektor pengangkutan sebanyak 15.1%, terutamanya dalam aktiviti pengangkutan air dan subsektor pembinaan 13.8%. Mengikut jenis kegiatan ekonomi, pertumbuhan positif tahun ke tahun pada suku keempat 2019 adalah disebabkan oleh peningkatan dalam sektor industri sebanyak 11.4%. Manakala sektor perkhidmatan meningkat sebanyak 0.7%, antara lainnya disebabkan oleh peningkatan dalam subsektor seperti pengangkutan, perkhidmatan kerajaan dan perkhidmatan pendidikan. Sektor pertanian, perhutanan dan perikanan pula mencatatkan kenaikan sebanyak 1.8%, berikutan peningkatan dalam subsektor perikanan, terutamanya dalam industri tangkapan secara kecil-kecilan. Mengikut pendekatan perbelanjaan, pertumbuhan KDNK adalah disebabkan peningkatan bagi import barang dan perkhidmatan sebanyak 30.6%, diikuti oleh ekspor barangan dan perkhidmatan sebanyak 28.9%, perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah sebanyak 7.5% dan perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan sebanyak 2%. Laporan penuh KDNK suku keempat 2019 boleh didapati melalui laman sesawang Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik di www.deps.gov.bn.
Sebut sahaja pais daging, pais udang dan pais ikan antara makanan kegemaran orang Kitani sehingga sekarang. Ini kerana rasanya yang unik dan enak dimakan. Walaupun makanan ini sudah dimakan sejak turun-temurun lagi, namun ia masih dikekalkan dan dikembangmajukan lagi oleh generasi muda hari ini. Muhammad Aisamuddin bin Haji Jeffrey memilih perniagaan makanan pais sebagai sumber pendapatan keluarganya. Perniagaan makanan pais yang diusahakan oleh ayahnya sejak tahun 1998 ini sudah meraih keuntungan yang besar. Okey, pais daging ni kami punya syarikat, kami berjual di satu tempat di Sumbangsih Mulia Beribi. Jadi kami punya macam dari pusat belia ni ada orang menganjurkan booth ni, banyak membantu kami lah. Alhamdulillah dengan feedback orang lain, result online kami mendapati ramai yang berpuas hati dengan kami punya rasa pais daging kami dan juga rasa maintenance pais kami, dan boleh membantu ramai orang, especially orang yang mungkin akan tahlil last minute, kan ada majlis di office, kami boleh membantu bis orang dengan menghantar pais ke tempat diorang punya majlis atau diorang punya rumah. So alhamdulillah lah, because pais kami tu yang orang yang suka, yang puas hatinya orang ngam rasanya, tapi kami dapat bantu masalah orang lain lah juga dengan menyediakan platform delivery dan juga ada catering juga lah. Dan so far pais kami ni kami sudah clear dah lebih 65,000 dah paket dijual. So alhamdulillah lah, ramai yang terpakai lah. Tapi now kami cuba berbagikan sama nasi, since orang cakapnya nyaman makan sama nasi. Menurut pengusaha pais Si Haji, meskipun hanya bermodalkan jumlah yang sedikit pada awal perniagaan, namun hasilnya sangat memuaskan sehingga dapat menyediakan pekerjaan kepada para belia. Modal kami memerlukan dari ayah saya sendiri. Dia tinggi lah. Dulunya 100-200 dari gaji my dad, dari gaji bapa saya. Dan sambunglah oleh saya sendiri, di mana pais tu jual setahun sekali, tapi kami jual setiap hari bersama adik-beradik saya lah. Adik-beradik saya 2 orang lagi. Now kami ada orang lokal sudah. Orang lokal yang dari WD apapun mau berkecimpung dalam bidang perniagaan, kami bagi peluang juga. Dapat jom membantu keluarga, dan alhamdulillah selepas tahun lebih itu saya memegang 2017 itu dapat menyediakan pekerjaan untuk orang lokal dengan gaji 400, 500, dan alhamdulillah ada yang jadi supervisor sini gaji 700. So alhamdulillah lah, pendapatan itu melebihi terpulang. Muhammad Aisamuddin berharap perniagaan pais keluarganya ini akan terus dikenali ramai, bukan sahaja dalam negara, malah luar negara, sekaligus dapat menembusi pasaran luar. Secara masa depan kami ingin memberitahu orang luar yang pais daging ini dari Brunei, dengan menyediakan pais yang dapat dibawa paket, dibawa ke luar negeri, seperti pais frozen atau pais yang boleh disimpan dalam paket di seal dan mungkin dipanaskan selama 2 minit, dan insyaAllah boleh bawa ke mana-mana. Dan insyaAllah boleh masuk di pasaran luar negeri lah, dengan ada halal apa semua insyaAllah. So dapat juga membantu ramai orang lagi dalam bidang pekerjaan. So kami pais daging ni, pais daging orang Brunei ini dikenali oleh orang luar juga. Itulah hasrat kami. Untuk menghasilkan satu kraft tangan atau pertukangan, seseorang itu perlu ada bakat dan juga kepakaran yang khusus. Kebiasaannya, pertukangan tangan lebih banyak dilakukan oleh warga emas atau mereka yang sudah berumur. Pada masa ini, kraft tangan seperti ukiran pertukangan kayu juga mampu dipraktikkan di kalangan belia-belia tempatan. Seni ukir kreatif yang diusahakan oleh Awang Muhammad Khairi Rafi bin Haji Zulkifli, pemilik Soft by Rakan Enterprise, menggunakan teknologi digital cetakan laser bagi menghasilkan produk-produk kraft yang berkualiti tinggi. Antara produk kraft yang dijual atau ditimpa ialah kitchen kayu, kitchen botol, kotak hadiah berukir, buku nota, plak kayu dan kanvas. Usaha ni pada 2017, hujung tahun 2017, masa Disember. Masa tu orang masih lagi mencari pekerjaan yang tetap. Jadi mengambil inisiatif kami untuk membuka usaha ni, orang mencari pendapatan sendiri juga sama menimba ilmu lagi.
Alhamdulillah, masa mula-mula kami membuka bisnes ini sebenarnya kami ni mahir ke dalam bahagian penulisan tangan saja, macam tulisan jawi apa. Jadi kami menjual canvas apa kan. Jadi kami punya modal untuk pendapatan itu hanya RM5 saja sebenarnya. Dari RM5 and then kami pusingkan lagi mendapat pulangan yang lebih besar. Kami pusing lagi. Kami dapat pakai profit daripada pendapatan kami sampai kami dapat terbali mesin. Lepas tu ada mesin ini dia akan dipusingkan lagi duit sehinggalah sampai sekarang lah macam tu. Alhamdulillah hasil jualan jauh daripada kami punya jangkaan sebenarnya. Kira alhamdulillah cukuplah daripada lebih daripada kami punya modal macam tu. Dengan arus kemodenan pada masa ini, teknologi tidak dapat dipisahkan. Awang Muhammad Khairi Rafi yang meminati seni melukis memanfaatkan kuasa platform digital untuk mengembangkan perniagaan beliau selaras dengan agenda ekonomi digital negara untuk menghasilkan kraf hiasan kayu yang bermutu. Yang mengukir ni saya sendiri saja, tapi kami seni ukir digital kan, jadi kami menggunakan komputer. Background kami pun before ni kami belajar bahagian komputer, tapi tidak kena mengenai dengan design lah. Tapi design itu adalah salah satu minat. Kami suka minat melukis, tapi kami tidak tahu macam mana akan mengapplykan orang yang in a proper way. Kami menggunakan komputer. Jadi bila menggunakan komputer baru kami menggunakan mesin untuk mengukir ke kayu macam itu. Seni ukir dan kraf tangan digital sangat bernilai dan perlu diwarisi oleh generasi masa kini. Untuk menaikkan martabat dan warisan seni ukiran kayu daripada luput ditelan zaman, Awang Muhammad Khairi Rafi menyarankan agar belia-belia untuk berjinak-jinak mempelajari seni kraf tangan. Untuk di masa akan datang, insyaAllah kami akan cuba memperkembang luaskan lagi lah kami punya usaha ini. Dan juga kami, salah satu cita-cita kami juga dalam bisnes ini, kami mau membukakan lagi pekerjaan untuk belia-belia yang belum lagi ada berpeluang lah untuk bekerja ni. Kami akan membukakan so that dorang merasa macam mana pengalaman bekerja. InsyaAllah.